Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Maksudnya dia berkata, Atani Mu'az ibn Jabal min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidina Anas berkata, satu hari sahabat ni lah, maksudnya guru kepadanya, iaitu sahabat yang lebih tua daripada ni, iaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Mu'az berkata, Man syahida an la ilaha illallah mukhlisan biha qalbah dakhala al-jannata. Mana Sayyidina Anas berkata, ni satu riwayat, yang dalam riwayat yang lain dia kata man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbahu dakhala al-jannah. Mana Sayyidina Anas bin Malik, dia mendengar Mu'az bin Jabal berkata, siapa yang berkata la ilaha illallah mukhlisan, ikhlas dengannya akan hatinya, dakhala al-jannata, maka seorang tidak akan masuk ke dalam syurga. Dan apabila Sayyidina Anas mendengar ucapan tersebut, serta-merta dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mu'az berkata kepadaku bahawa kamu berkata, siapa yang berkata la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ikhlas, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sadaqa Mu'az, sadaqa Mu'az, sadaqa Mu'az. Maka Nabi kata, betul apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Mu'az tersebut, betul, benar Sayyidina Mu'az dan benar Sayyidina Mu'az. Okay, jadi ini satu riwayat lagi lah, ataupun satu lagi panduan tentang fardu ain yang dituntut ke atas diri kita. Pertama sekali kita bincang tadi, riwayat pertama ialah man syahida, siapa yang bersaksi la ilaha illallah masuk syurga. Yang kedua, siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir mukhlisan biha qalbahu dakhala al-jannah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda juga, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, mukhlisan biha qalbah, nescaya Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya, mengangkat derajatnya, menulis hasanah dan mengampunkan dosa. Jadi hadis ni mungkin kita biasa dengar, maksudnya dalam dinyatakan dalam hadis ni, maksudnya Nabi SAW bersabda, siapa yang berkata la ilaha illallah, kemudian Nabi tambahkan satu syarat, mukhlisan biha qalbahu. Jadi mukhlisan biha qalbahu ni, kalau kita nak terjemahkan, maknanya dalam keadaan dia tadi membersihkan hatinya dengan lafaz la ilaha illallah. Okay, jadi secara umum ni macam ni. Maksudnya apabila kita baca surah Al-Waqi'ah, maksudnya Al-Quran membahagikan manusia kepada tiga. Pertama dia panggil Ashabus Shimal, Yazullah, maksud manusia yang sebelah kiri. Kemudian dia bahagikan kepada Ashabul Yamin, golongan sebelah kanan, dan As-Sabiqun, As-Sabiqun, orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tiga kumpulan ni, orang yang di sebelah kiri, sebelah kanan, dan orang yang telah mendahului sampai kepada Allah. Yang paling sempurna mensyarahkan ketiga-tiga kumpulan ni ialah Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam Ihya. Maksud Imam Ghazali berkata, orang yang tidak masuk di dalam sirat mustaqim, maksudnya orang yang tidak beribadat, yang tidak masuk di dalam jalan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya hidupnya lalai, kan, hidupnya dengan dunia, dia habiskan masanya dengan dunia. Jadi orang yang belum memulakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum bertaubat, maka itu dipanggil Ashabus Shimal, orang yang berada di sebelah kiri. Jadi orang sebelah kiri ni dia dua, satu orang Islam yang tidak beribadat, tidak dibimbing untuk ibadat, dan kedua ialah sememangnya orang kafir, orang yang tidak beribadat, yang tidak memeluk langsung agama Islam. Jadi persoalannya, siapakah Ashabul Yamin? Siapakah orang yang dihukumkan sebagai golongan kanan? Jadi Imam Ghazali kata, yang dihukumkan sebagai golongan kanan ni ialah orang yang dah mula beribadat. Maksudnya orang yang dah mula mencari guru untuk mendekatkan diri, untuk membersihkan rohaninya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia masih lagi dalam perjalanan. Contohnya perjalanan tadi ada 100 km, dia masih di kilometer yang pertama, 10, 20, 30. Dia maksudnya dia belum sampai ke hujung. Jadi orang yang belum sampai ke hujung ini diistilahkan sebagai Ashabul Yamin, yang diistilahkan sebagai As-Sairuna, orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala
itu diistilahkan sebagai mukhlisan, orang yang sedang membersihkan. Mukhlisan maknanya membersihkan qalbahu, hatinya. Jadi Nabi SAW berkata, siapa yang menyebut la ilaha illallah mukhlisan biha qalbahu, dalam keadaan dia membersihkan hatinya biha dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi itu Nabi mengajarkan kepada kita niat. Maksudnya pertama sekali kita kena menerima lafaz la ilaha illallah sebagaimana Nabi mentalkinkan kepada sahabat. Lepas itu kita kena membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan niat mukhlisan qalbahu, dengan niat dia tadi nak membersihkan hatinya. Jadi sekiranya dia membaca la ilaha illallah dengan niat membersihkan hatinya, barulah dia masuk ke dalam golongan ashabul yamin. Jadi contohnya, dia tadi masuk ke dalam salah satu aliran untuk beribadat, dia baru masuk sehari dan dia menyebut la ilaha illallah dengan niat mukhlisan qalbahu biha, dengan niat ni membersihkan hatinya dengan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba orang tadi mati. Jadi apabila mati tadi, itu yang Nabi SAW bagi tahu, sesiapa yang berkata la ilaha illallah dalam keadaan dia niat membersihkan hatinya dengan lafaz la ilaha illallah, maka Nabi kata dakhalal jannata, serta merta orang tersebut masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Nabi, masuk ke dalam agama Islam itulah masuk ke dalam syariat dan tarekat serta merta. Sesiapa saja yang masuk Islam di zaman Nabi, itu ialah orang yang masuk ke dalam zahir dan batin agama Islam. Mereka serta merta semayangkan, mereka serta merta berzikir, ditalkinkan dengan zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada mereka, siapa yang memeluk agama Islam walaupun sehari dan 2 hari, 3 hari lalu mati orang tersebut, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana dia menyebut la ilaha illallah dengan niat mukhlisan, membersihkan hatinya. Tapi orang yang dah sampai, contohnya dia tadi dah beribadat, dia mengikhlaskan hatinya, membersihkan hatinya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Apabila dia dah sampai kepada penghujung dan masuk dalam golongan as-sabiqun tadi, maka itu diistilahkan sebagai mukhlasan. Maksud lam tadi kita baca dengan baris atas. Mukhlasan maknanya orang yang dah dibersihkan daripada sifat-sifat binatang dan telah dihiasi dengan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat Rabbaniyah, ketuhanan. Dari itulah yang dipanggil sebagai mukhlas. Jadi Nabi SAW nak bagi tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun orang tadi pada hari pertamanya beribadat, tetapi dia menyebut la ilaha illallah tadi bukan dengan niat jadi tok bomo, kan bukan niat nak kebal, kan bukan niat nak tengok perkara gaib, kan bukan niat nak keramat atau seumpamanya. Dia menyebut la ilaha illallah tadi mukhlisan qalbahu, untuk membersihkan hatinya daripada sifat-sifat binatang biha dengan lafaz la ilaha illallah. Kalau dia membaca la ilaha illallah walaupun sekali dengan niat tersebut, dan apabila mati seorang tadi, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas berkenaan dengan lafaz la ilaha illallah. Maka oleh sebab itu kita hendaklah menyebut la ilaha illallah tersebut dengan niat yang betul. Apakah niatnya? Niatnya ialah mukhlisan biha qalbahu, membersihkan hatinya dengan lafaz la ilaha illallah. Dan dalam hadis lain Rasulullah berkata, termasuk juga kita selawat ni, man shalla alayya salatan mukhlisan biha qalbahu, siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhlisan biha qalbahu, dia niat membersihkan hatinya dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan kurniakan kepadanya pelbagai kurniaan. Jadi berselawat kan, ataupun bertahlil, ataupun membaca beberapa wirid yang panjang dari itu ialah amalan di lidah kan, amalan di lidah, membaca Al-Quran dan seumpamanya. Cuma dalam hadis ini diajarkan kepada kita niat. Apakah niat ibadat lidah yang kita amalkan tadi, sama ada tahlil, berselawat, maka niat ni ialah mukhlisan biha qalbahu, membersihkan hatinya daripada sifat-sifat binatang. Dan sifat binatang yang ada pada kita ni ada 2 kan. Maksudnya dalam kitab dia bagi tahu manusia dia mempunyai 3 masalah pada sifatnya. Masalah pertama, dia ada masalah binatang yang jinak, seperti lembu, kambing. Itu perangai ada pada kita. Maksudnya dia akan jadi malas, lemah semangat. Dan dia satu lagi, dia ada perangai binatang buas. Sifat binatang buas ni akan menyebabkan seseorang tadi marah, takabur, hasad, dengki dan seumpamanya. Dan akhir sekali dia ada satu lagi masalah, itu al-hawa. Maksudnya keinginan hawa nafsu, dan keinginan hawa nafsu ni akan membawa kepada kekufuran bidah dan seumpamanya. Jadi sekiranya kita tadi berzikir la ilaha illallah, kita kena niat
membersihkan diri kita ni pertama sekali daripada sifat binatang-binatang yang jinak. Kan, sifat binatang jinak ni dia suka makan banyak, lembu dia suka makan banyak, dia suka tidur. Dan sifat binatang-binatang buas kan, yang suka marah, apa lagi, yang suka sombong, meninggi diri, yang ujub dengan dirinya sendiri. Dan satu kita niat kita bersihkan daripada al-hawa, hawa nafsu kan, yang dipimpin oleh syaitan, yang akan membawa kepada bid'ah, yang akan membawa kepada kekufuran. Dan apabila kita berzikir la ilaha illallah, kita niatkanlah agar Allah Ta'ala menghilangkan tiga sifat yang utama ni. Tiga sifat yang utama ni, apabila dia akan memberanakkan 6 lagi sifat di belakang ni, daripada 6 sifat tadi, apabila dia bergabung, maka dia akan membentuk satu penyakit yang paling bahaya yang diistilahkan sebagai al-hasad, iaitu hasad dengki. Jadi hasad tadi ialah penggabung kepada semua penyakit-penyakit rohani di dalam diri manusia. Dan apabila kita berselawat ataupun kita membaca la ilaha illallah, dia mesti disertakan dengan syarat mukhlisan biha qalbahu. Maksudnya dia membersihkan hatinya dengan selawat tersebut, membersihkan hatinya dengan lafaz la ilaha illallah. Barulah orang tadi sekiranya mati pada ketika itu, walaupun sekali saja dia menyebut la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannata, akan masuk ke dalam syurga ma'as salihin, kan, bersama-sama orang yang awal masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Amalan kedua iaitu zikrullah.